Anak dara menumbuk pandan, membuat kuih sebagai hidangan. Bagaimanakah cara menutup pengajaran sehingga meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan mendalami kemahiran mikro pengajaran seterusnya, iaitu kemahiran menutup pengajaran. Saya harap selepas ini kamu boleh menghuraikan kemahiran menutup pengajaran dan mampu menutup pengajaran dengan baik dan teratur. Bilakah kemahiran menutup pengajaran ini harus dilaksanakan? Sudah semestinya pada fasa penutup. Fasa penutup membolehkan aktiviti pelajar diakhiri dengan teratur dan seboleh-bolehnya menjadikan pengalaman pembelajaran pada hari tersebut tidak mudah dilupakan. Apabila kamu menutup pengajaran, ada beberapa perkara yang harus dilaksanakan bagi menjadikan pengalaman pembelajaran dan perkara yang dipelajari pelajar pada hari tersebut tidak mudah dilupakan. Saya bahagikan perkara ini kepada 4 yang utama, iaitu refleksi pelajar, pentaksiran, membuat perkaitan dan memberi kerja rumah. Mari kita dalami setiap perkara ini. Yang pertama ialah refleksi pelajar. Kita boleh minta pelajar membuat refleksi berkaitan 3 domain pembelajaran berbeza, iaitu domain kognitif, domain pemikiran dan afektif. Pun begitu, kita boleh minta pelajar membuat refleksi bagi ketiga-tiga domain sekaligus. Domain kognitif ialah perkara berkaitan kandungan pelajaran yang seharusnya diperoleh pelajar. Domain pemikiran berkaitan kemahiran berfikir yang diguna pakai atau dibangunkan semasa pembelajaran, dan domain afektif iaitu berkaitan perasaan atau nilai yang dipupuk semasa pembelajaran. Bagaimanakah pelajar boleh membuat refleksi? Konsep refleksi adalah tindakan mengimbas kembali pengalaman pembelajaran dengan fokus kepada isu atau masalah yang dihadapi dan kekuatan serta pengajaran baharu yang diperoleh. Cara paling mudah adalah dengan bertanya secara lisan kepada pelajar tentang pengalaman pembelajaran mereka. Kalau domain kognitif, guru boleh bertanya, apakah perkara baharu yang kamu pelajari hari ini yang sebelum ini kamu tidak tahu? Atau banding dan bezakan pengetahuan awal kamu dengan apa yang kamu dapat selepas melalui pembelajaran hari ini. Kalau domain pemikiran, guru boleh bertanya, apakah kemahiran berfikir yang kamu gunakan hari ini? Seterusnya, kalau pelajar menjawab, misalnya kemahiran membanding beza, guru bertanya pula, bagaimanakah kamu membanding beza? Adakah cara tersebut baik atau berkesan? Atau mengapa? Bagaimanakah pelajaran hari ini boleh membantu kamu membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan kamu di luar bilik darjah? Soalan sebegini ialah soalan metakognitif, iaitu soalan yang membawa pelajar berfikir tentang pemikiran mereka. Soalan metakognitif sangat berkesan digunakan bagi memupuk kemahiran berfikir aras tinggi. Jikalau domain efektif, guru boleh bertanya, bagaimanakah perasaan kamu tentang pengalaman belajar hari ini? Atau bagaimanakah kerjasama dalam kumpulan semasa kamu menjalankan amali? Adakah semua ahli dalam kumpulan kamu bekerjasama dengan baik? Adakah kamu berpuas hati dengan cara kamu membuat pembentangan? Adakah kamu berpuas hati dengan respon rakan-rakan kamu semasa kamu membuat pembentangan? Bagaimanakah kamu boleh laksanakan aktiviti yang sama pada masa akan datang supaya kerjasama jadi lebih baik? Atau jika ingin lebih berstruktur, bolehlah menggunakan template tertentu seperti plus minus interesting, iaitu PMI, KWL, exit ticket dan sebagainya. Pelajar boleh berkongsi refleksi mereka menggunakan mana-mana aplikasi sesuai seperti Padlet, Google Doc atau chat pada platform bagi PDP dalam talian. Kalau domain efektif seringkali dipinggirkan kerana tidak berkait terus dengan kandungan pelajaran yang dipentingkan guru. Namun bagi membentuk pelajar secara holistik, aspek ini wajar dimasukkan dalam penutup pengajaran selain diterapkan dalam fasa pengajaran yang terdahulu. Ketiga-tiga refleksi domain pembelajaran ini boleh dilaksanakan melalui penggunaan teknik parking lot. Contohnya, guru boleh menyediakan di papan kenyataan yang mengandungi 4 petak berlabel cadangan, saya suka, saya tidak suka, soalan.
Pelajar diberi nota post-it atau menggunakan secebis kertas menulis aspek mana yang mereka ingin kongsi, kemudian menampal menggunakan paku di papan tersebut pada ruang berkenaan. Bergantung pada masa yang ada, guru boleh memilih aspek mana yang ingin diketengahkan semasa penutup pengajaran atau memilih untuk memberi respon pada awal pengajaran sesi akan datang. Yang kedua ialah pentaksiran. Pentaksiran pada fasa penutup bertujuan menentukan sama ada hasil pembelajaran tertentu telah dicapai pelajar atau sebaliknya. Guru boleh mulakan dengan menunjukkan semula hasil pembelajaran. Contohnya, guru menunjukkan semula slide hasil pembelajaran dan mentaksir pencapaian hasil pembelajaran pada tahap pengetahuan dan kefahaman. Katakanlah hasil pembelajaran berbunyi, mendefinisi momentum sebagai hasil darab jisim dan halaju. Maka guru boleh bertanya secara lisan, apakah maksud momentum, dan pelajar menjawab secara lisan juga. Ataupun guru boleh menyediakan kuis pendek sama ada bentuk bertulis atau mana-mana kuis yang mempunyai unsur permainan dalam talian seperti Kahoot atau Quizizz atau banyak lagi jenis lain yang boleh digunakan. Mana-mana hasil pelajaran pada tahap pemikiran yang lebih tinggi tidak perlu ditaksir dalam fasa penutup kerana biasanya akan mengambil masa yang agak panjang yang tidak sesuai dilaksanakan dalam fasa penutup. Fasa penutup biasanya berdurasi agak pendek. Hasil pembelajaran yang lebih tinggi ini boleh ditaksir pada fasa ketiga iaitu fasa aplikasi idea. Kalau mahukan pentaksiran tentang hasil pembelajaran ini dilaksanakan dengan cara yang lebih menarik perhatian dan tidak mudah dilupai pelajar, ia boleh dilaksanakan dengan cara bertanya soalan dalam konteks bermain, misalnya permainan dam ular, tic-tac-toe, kerusi beracun dan mana-mana pentaksiran digital yang mempunyai unsur permainan seperti Kahoot dan Quizizz. Bermain sambil mengadakan pertandingan antara kumpulan boleh menambah keterujaan pelajar. Cara lain mentaksir dan pada masa yang sama menarik perhatian pelajar adalah dengan mengintegrasikan unsur seni seperti pantun. Guru boleh menjual pantun yang mengandungi soalan tentang kandungan pelajaran dan pelajar dijemput membelinya dan sekaligus menjawab soalan yang diberi, atau jika masa pendek, pelajar mungkin boleh terus menjawab soalan dalam pantun tersebut. Contohnya, tahun 1738 Daniel Bernoulli ada menemui berkaitan antara halaju bendalih dengan tekanan. Jikalau anda bijak Pistari, apakah perkaitan halaju bendalih dengan tekanan? Unsur seni juga boleh diselit semasa penutup dengan aktiviti menyanyi menggunakan lirik kandungan yang diajar pada hari tersebut. Semasa menyanyi, guru boleh teruskan dengan soalan pentaksiran. Kesimpulannya, cuba wujudkan perasaan mencapai kejayaan dan keseronokan pengalaman belajar. Jadikan pelajar berasa apa yang mereka pelajari pada hari itu penting dan istimewa. Perkara ketiga yang harus dilaksanakan pada fasa penutup adalah membuat perkaitan dengan pelajaran akan datang. Sebagai contoh, katakan saya baru mengajar tajuk tekanan, iaitu tekanan didefinisikan sebagai daya yang bertindak ke atas satu unit luas permukaan. Kebiasaannya, konteks pembelajaran konsep tekanan ini adalah daya yang dikenakan oleh objek pepejal ke atas permukaan pepejal. Tajuk pelajaran akan datang pula ialah tekanan dalam cecair. Jadi saya perlu kaitkan tajuk yang akan datang ini dengan tajuk yang baru dipelajari. Contohnya, memaklumkan kepada pelajar, okey, hari ini kita dah pelajari tekanan satu objek pepejal ke atas permukaan pepejal dengan formula P sama dengan F bahagi A. Minggu depan kita akan pelajari pula konsep tekanan juga, tetapi tekanan yang dikenakan oleh cecair ke atas objek pepejal, dan kita akan teroka pula apa formula tekanan dalam cecair. Perkara akhir dalam fasa penutup ialah memberi kerja rumah kepada pelajar. Walaupun tiada kerja rumah berbentuk penyelesaian masalah, seboleh-bolehnya minta pelajar membaca tajuk seterusnya. Hal ini kerana kita inginkan pelajar kita mempunyai sedikit pengetahuan sedia ada tentang tajuk yang bakal kita ajar. Mengikut teori pembelajaran konstruktivisme, pelajar belajar dengan cara mengaitkan maklumat baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. Jadi pengetahuan sedia ada walaupun sedikit boleh membantu pelajar memahami perkara yang kita ingin ajar dengan lebih baik. Mari kita imbas semula 4 perkara utama untuk dilaksanakan pada penutup pengajaran, iaitu membuat refleksi, mentaksir pengetahuan dan kefahaman, membuat perkaitan dengan tajuk yang akan datang dan memberi kerja rumah. Saya harap kamu jelas setiap perkara ini dan cuba laksanakannya dengan terbaik.
Pergi ke kedai membeli ikan. Ikan dimasak untuk santapan. Penutup pengajaran yang menarik dan berkesan menjadi ingatan yang tidak mudah dilupakan. Terima kasih semua dan kita jumpa lagi di pelajaran seterusnya.